Nak jadi Asy'ari yang bagus. Nak jadi Maturidi yang bagus. Nak jadi Salafi yang bagus. Okey. Soalan ni panjang nak jawab sebenarnya. Tuan-tuan boleh tunggu lah. Telah berlaku perbezaan pandangan di kalangan para ilmuwan ahli sunnah dalam nak memahami apakah yang dimaksudkan dengan mazhab salaf dalam ayat-ayat mutasyabihat ataupun ayat-ayat sifat. Sebahagian daripada ulama yang beraliran mutakallimin daripada al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah, mereka mengatakan mazhab salaf dalam ayat-ayat sifat ini ialah tafwid. Tidak memaknakan menolak maknanya hanya kepada Allah. Maka bila disebut Allah itu beristiwa di atas arash, maka istiwa itu tidak diketahui apa maknanya. Mereka kata inilah salaf. Okey? Kalau beri makna, yang tu boleh lazim kepada tajsim dan tashbih. Itu aliran pertama. Ini yang disebut oleh sahabat kita tadi lah. Tak boleh nak pegang pada zahir. Kalau pegang zahir, nampak macam tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Pandangan yang kedua ialah pandangan sebahagian daripada Hanabilah, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan salaf itu ialah mereka menetapkan makna zahir tetapi tafwid maknanya, tafwid kaifiatnya, makna diketahui tetapi kaifiat kita tak tahu macam mana. Itulah salafus salih. Maka bergaduhlah orang. Ada yang kata ni salaf, ada yang kata tu salaf. Dua-dua ni ada asas daripada nukilan-nukilan salaf. Orang tanya Imam Ahmad tentang beberapa ayat sifat, Imam Ahmad kata la makna. Tidak ada makna. Maka Asy'ariyah kata, tengok tak ada makna, maksud makna tak ada. Siapa letak makna, boleh bawa pada tashbih. Golongan Hanabilah, sebahagian Hanabilah yang orang panggil Salafi hari ni, dia kata, dah, Imam Ahmad bila dia kata la makna, kena jangan faham satu saja, kena tengok Imam Ahmad dalam bab-bab yang lain dia kata apa. Kerana pada mereka la makna maksudnya la kaifiyah. Tidak ada kaifiat. Boleh? Maka yang jadi masalah ni apa dia? Yang menjadi masalah ni orang tu kafir orang ni, orang tu kafir orang ni. Itu masalah dia. Masalahnya sebenarnya ta'assub. Saya kedua-duanya ahli sunnah. Cuma kita pilihlah yang kita rasa paling dekat dengan kehendak Allah dan Rasul. Bila saya kaji, saya belajar Asy'ariyah daripada guru Asy'ari, saya belajar Maturidi daripada guru tersebut, dan saya juga belajar daripada guru yang beraliran Hambali ataupun Salafi. Bila saya semak sekadar yang saya belajar, saya nampak kedua-duanya ada asas. Cuma yang lebih dekat dengan kebenaran bagi penilaian saya adalah Salafi. Kerana banyak hadis-hadis yang Nabi SAW sebut tentang ayat-ayat sifat, tentang hadis-hadis sifat ni, sahabat faham. Yahudi datang jumpa Nabi pun, dia sebut tentang beberapa sifat-sifat Tuhan, dan Nabi ketawa. Menunjukkan Nabi faham. Dan dalam riwayat disebut Nabi faham dan Nabi membenarkan apa yang disebut. Menunjukkan Nabi faham. Cumanya kaifiat tak difahami. Seperti mana kita boleh beriman, kita akan tengok Allah di hari akhirat. Cuma bagaimana tu kita tak tahulah kan. Sebab bila kita kata boleh tengok Tuhan, tengok ni melazimkan mesti berada pada satu tempat. Mesti ada jarak, mesti ada cahaya. Tu pada akal kita.
Walaupun kita tengok benda tu dalam mimpi, dalam mimpi pun kalau kita mimpi, kita tengok kan. Tengok tu ada jarak. Benda yang ditengok dalam mimpi tu pun ada tempat. Tapi Tuhan tak bersifat begitu. Bila Nabi kata kita akan tengok Tuhan, tengoklah. Macam mana tak tahu. Sebab ada sebahagian yang kadang-kadang terlalu memusuhi golongan-golongan yang dianggap sebagai salafi ni dengan menganggap mereka adalah sesat. Sampai guna akal terlebih. Dia kata geng-geng ni lah kata Tuhan kat langit tu. Kalau Tuhan kat langit, maksud Tuhan ada tempat. Bila Tuhan kat langit, Tuhan ada tempat. Kita kata, golongan salafi tak cakap macam tu. Kita kata, Tuhan kat langit, macam mana tak tahu? Kami sebut macam mana yang Allah sebut, macam mana yang Nabi sebut. Dia kata, langit ni kan bulat, sebab bumi ni bulat, sfera. Langit tu kat mana? Mereka punya langit lain, kita punya langit lain. So Tuhan kat mana? Jangan fikir dengan akal. Kerana Arash pun di atas langit. So Arash kat mana? Nabi Isra' Mi'raj ke mana? Langit. Ke Nabi pusing-pusing aja? So jangan fikir dengan akal. Benda ni di luar daripada batasan akal. Bila kita guna akal jadi masalah. Okey? Maka golongan-golongan Asy'ariyah dia ada ulama-ulama dia. Salafi ni pun ada ulama dia. Dia ada antaranya yang kata Allah Ta'ala di langit secara zahir. Ibn Abdul Bar. Sehingga dikritik oleh Ibnul Jauzi. Ibn Abdul Bar baca dalam kitab At-Tamhid. Dia menetapkan Allah di langit. Alal haqiqah. Hakikat. Kalau nak kafirkan, kena kafirkan Ibn Abdul Bar dulu. Tapi saya tak tahu ni. Kerana dia digelar sebagai Hafizul Maghrib. Dia dikritik oleh Ibnul Jauzi. Kerana dia kata boleh membawa kepada kufur. Tapi itu pandangan dia. Kita yang anggap macam tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Dia tak anggap. Dia sebut macam mana yang Tuhan sebut. Dia sebut macam mana yang Nabi sebut. Kita faham macam mana, tu kita faham. Dia tak faham macam tu. Saya selalu bagi contoh. Apa hukum orang yang kata halal kahwin dengan anak sendiri? Apa hukum? Kahwin dengan anak kandung sendiri ni, apa hukum? Haram. Haram dengan Quran, betul? Siapa yang kata halal, apa jadi pada dia? Siapa yang kata halal kahwin dengan anak sendiri? Apa jadi pada dia? Orang kata, ni pasal apa kahwin dengan anak sendiri? Halal lah kahwin dengan anak sendiri. Perempuan juga. Quran mengharamkannya. Halal. Kafir dia. Kerana menolak sesuatu yang sarih dalam Quran, qat'i. Betul? Setuju? Tiba-tiba kita jumpa fatwa Imam Syafi'i kata, anak zina boleh kahwin dengan ayah zinanya. Imam Syafi'i kata demikian. Itu fatwa Imam Syafi'i walaupun tak disetujui oleh sebahagian ulama mazhab Maliki, tak setuju. Dia kata mana ni kahwin dengan anak sendiri. Tapi tak ada di kalangan mereka yang mengkafirkan Imam Syafi'i atas isu ni kerana mereka faham. Imam Syafi'i membenarkan tu bukan kerana dia tu anak. Imam Syafi'i kata dia boleh kahwin kerana dia bukan anak. Sebab dia zina, anak zina. Anak zina ni tak diiktiraf, tu bukan anak engkau. Maka dia membenarkan tu bukan atas alasan itu anak. Itu bukan anak, dia kata sebab tu boleh kahwin. Kita yang faham itu anak. Maka kita jangan melazimkan orang atas benda yang kita faham. Sedangkan dia tak maksudkan demikian. Nak jadi Asy'ari, jadi Asy'ari yang bagus. Nak jadi Maturidi, jadi Maturidi yang bagus. Nak jadi Salafi, jadi Salafi yang bagus. Yang kita bergaduh sangat ni pasal apa? Saya tak tahu. Sampai bila benda ni tak akan selesai? Daripada tahun kurun ke-8 tak selesai. Takkan kurun ni tiba-tiba saya datang nak menyelesaikan benda ni. Kita sama-sama kena selesaikan benda ni. Yang mana yang Asy'ari tu rujuk-rujuklah sikit kitab-kitab Hambali ni, kitab-kitab Salafi ni. Yang mana Salafi tu rujuk-rujuklah sikit kitab-kitab Asy'ari ni. Tengok perbahasan mereka. Jangan sombong. Kita semua jahil. Tengok kitab-kitab mereka. Tengok alasan-alasan mereka. Dan akhirnya kita akan kata, oh patutlah dia orang jadi macam ni. Sebab dia orang faham dengan cara macam ni. Cuma kita berhak untuk buat keputusan atas diri kita. Cuma kalau orang tanya kita, kita bagi tahu ni pandangan saya. Kalau tak mau ikut tak apalah, awak ikutlah ulama-ulama yang lain. Wallahu a'lam. Kan senang cerita. Ni duk bergaduh siang malam, ceramah sana sini, buat roadshow, geng-geng ni sesat, geng-geng ni kafir.
takkan kapi boleh jaga Mekah Madinah? Mekah Madinah tu, geng-geng tu, Salafi tu, yang dia orang panggil Wahabi tu. Takkan kapi boleh jaga Haramain? Tak mungkin. Wallahu alam, pengurusi pun dah tak sabar-sabar tu, gagu-gagu dah. Jadi saya cukup sekadar dulu. Terima kasih banyak atas jemputan. Terima kasih banyak YB Datuk Abdul Malik atas jemputan ini dan program ini. Saya harap berterusan. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.